Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, Murabbi Sejuta Ummah. Yang saya hormati lagi saya kasih Timbalan Pengurusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid. Seterusnya, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya, marilah kita rafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah iman, nikmat Islam, kita dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan pertamanya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Fadhil Ustaz ke Masjid Kampung Tualang. Dan saya yakin dan percaya ini adalah kali pertama Al-Fadhil Ustaz menjejakkan kaki di sini. Dan kesempatan ini juga saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa atas kesediaan Ustaz menerima Masjid Kampung Tualang sebagai pembuka tirai kuliah maghrib bulanan. Dan saya juga merakamkan terima kasih banyak-banyak selepas hampir 2 tahun tidak berkuliah Ustaz. Dan insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, Murabbi Sejuta Ummah, untuk menyampaikan kuliah maghrib beliau. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Ta'ala memberi limpah kurnia dan rahmat daripadanya kepada kita sekalian dalam usaha melakukan perkara-perkara yang baik seperti majlis ilmu pada malam ini. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit berbahaya dan segala wabak yang tidak kita sukai. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sekalian agar terus dapat melakukan amalan-amalan baik seperti ini. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini diberkati Allah dan mengundang rahmat daripada Allah. Dan semoga ia sedikit sebanyak menjadi saham akhirat untuk kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang telah memberikan ucapan aluan pada malam ini. Yang kita muliakan para imam, para bilal, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Tualang Mane, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Setelah setahun lebih tidak mengadakan kuliah maghrib, maka menjadi sejarah juga pada malam ini mulakan kuliah maghrib di Masjid Kampung Tualang. Mudah-mudahan sekali sapa tu boleh sampai kali yang kedua. Jadi sempena dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang sama-sama dah kita dengar, kita amat-amati daripada penceramah, daripada asatizah, tuan-tuan guru. Kita ambil sedikit lagi manfaat, sentuh tentang Isra' Mi'raj. Kalaupun tidak, secuit memberi kebaikan kepada hidup kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama, terjemahannya lebih kurang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan akan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati akan negerinya itu kerana kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kerajaan kami, kata Allah. Sesungguhnya Dia Allah sangatlah mendengar dan sangatlah melihat. Rata-rata penceramah akan membacakan ayat tadi ketika
menyampaikan khutbah ataupun ceramah tentang Isra' Mi'raj. Yang bermula dengan subhana, yang bermaksud sebagai tanzih, yang ini menyucikan Allah. Mula tu nak sucikan Allah. Kenapa mula tu sucikan Allah? Kerana mulut-mulut celupar orang-orang kafir, musyrikin yang tidak beriman dengan Allah mengatakan macam-macam tentang Allah. Mengatakan Allah ini begini begitu yang tidak layak dengan kebesarannya. Maka itulah kata ulama, Allah mulakan dengan subhana, mana at-tanzih minan naqsin, nak membersihkan Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, wal azzi, segala kelemahan. Allah mampu melakukan apa saja yang dia kehendak. Fa'alul lima yurid, Allah ni bebas dan maha berbuat apa saja yang dia nak buat. Sebab tu kita tak payah soal dah kepada Allah, berapa, buat apa begini, buat apa begitu, buat apa begini. Kita ni yang akan disoal. Allah ni fa'alul lima yurid. Bukan fa'ilun lima yurid, yang berbuat. Tapi fa'al, sangat-sangat bebas berbuat. Dia nak buat apa saja. Kita molek-molek ada ayah sihat, mak sihat, lahirkan anak tak sihat. Pasal apa? Pasal hak dia. Kalau anak tu hak kita, oh sihat ada anak. Mana ada anak lahir sakit? Mana ada ibu bapa? Messi tanya ni nak beranak dah 2 hari lagi. Nak anak tu sihat ke bahan penyakit? Mak dia kata, sama-sama 8 orang molek belaka. Hak ni ada boleh nak sakit. Ada? Tak ada. Fitrah manusia, hak sembah batu sekalipun, dia nak sihat. Itu fitrah manusia, nak benda yang baik. Tetapi oleh kerana inna lillah, kita ni bukan hak kita. Lillah, milik Allah. Kita ni milik Allah. Bila milik Allah, Allah fa'alul lima yurid. Dia maha bebas berbuat apa yang dia nak buat. Kita pun nak benda baik, boleh benda buruk. Kita elakkan benda buruk, berlaku juga benda yang buruk. Kalau nak benda baik, boleh baik, orang tak bersimpang kau. Sebab tu kita tengok kalau orang niaga kedai dia laku. Dia start dia niaga 6 bulan dah. Coh dah orang. Dah salah kata hak pakoh. Orang duduk bawah meja ada lagi orang. Dia anggap boleh untung sehari 300. 1000 sehari untung. 1000 sehari untung niaga kedai makan. Ada tak baby simpang kau? Ada senyak kakak masuk Velfire. Parking dah depan rumah. Belum ke kedai benek je. Cabut nombor belik belakang. Tapi oleh kerana 1000 sehari 6 bulan dah. Dia berani dah. Dia suka dah. Bila masuk IT banyak, suka, apa yang hajat tercapai, bising tak? Tak bising. Benda hak kita suka kau tak bising. Hak bising ni tak laku. Orang nak mari dah kedai dia, bising bang orang. Berdeki, masa berdeki je tu. Dia reka dah. Dia kata orang tanam besi cek belakang kedai. Nampak macam orang ubuh benda biar dinding kedai malam tu. Padahal orang berkecing. Wah, besi apa? Kurang laku. Tu fitrah manusia kat tu. Jadi bila kita ni mak sihat, ayah sihat, tak ada tokin jakit jatuh berlubang. Toki sego-mego. Pukul 7 garis tu dah alik lagi toki duk main dang. Segar. Tiba-tiba cucu jatuh berlubang. Kenapa? Inna lillah. Kita ni milik Allah. Kau anda dia nak buat anak OKU ke, hyper ke, hak dia. Sebab tu berlaku suatu musibah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Orang mana yang Allah kasih? Orang mana yang Allah puji? Yang apabila berlaku musibah. Musibah ni benda ma asabana min azab. Benda yang menimpa manusia, yang manusia tak suka benda tu. Termasuk hilang selipar. Qalu, mereka akan segera berkata inna lillah. Kita hak Allah, milik Allah. Itu makna inna lillah. Kita inna lillah makna mati.
Dak mati pelanggar nampak tubik perut luar dah. Hidup lagi. Jangannya mati. Innalillah. Padahal musibah Nabi kata walaupun tercucuk duri. Nah, kenapa? Bila benda yang kita tak suka berlaku menunjukkan kita tak ada kuasa. Nah, maka Allah nak tunjukkan kekuasaan dia subhana maha suci allazi, iaitu Allah yang dikatakan lemah, yang dikatakan bersifat dengan sifat kekurangan oleh mulut-mulut orang kafir. Asra bi abdihi, telah membawa berjalan akan hamba. Jadi Isra Mi'raj bukan Nabi pergi ke Baitul Maqdis, salah. Bukanlah Isra Mi'raj Nabi pergi ke langit, salah. Kalau kita nak detail lah. Nak kata cakap kapung tu dah. Isra Mi'raj dia. Isra ni Nabi pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Palestin dalam masa yang sangat cepat. Salah. Kan Nabi pergi. Asra. Allah bawa pergi. Kena faham tu. Kalau Nabi pergi macam kita lah ni. Kalau jalan kaki daripada Kampung Tualang sampai ke Simpang Jenaga 40 km betul-betul. Bergerak tengok. Faham? Lama mana? 12 jam. Ni dari Kampung Tualang terah ke desa Mama. AJK. Nampak? Jalan kaki sampai Simpang Jenaga, bukan luar kalau berang. Atas dia jual jagung kat Simpang nak pergi tak ke Jenaga. Faham lagi? 40 kilo. 12 jam. Nampak? Ini daripada Mekah ke Palestin. 2 minggu. 2 minggu jalan kaki. Tapi dalam waktu mana? Berapa? Kerana Allah ni asra. Dia yang bawa. Bila bawa, tak boleh. Kerana apa? Kerana Allah ni semua benda mudah. Daripada cerita Allah bawa Nabi berjalan daripada Mekah dengan masa yang begitu cepat sampai ke Baitul Maqdis inilah, maka kita yakin tak susah dah kalau kita pegang dengan Allah Ta'ala. Kalau niaga kita kurang laku, kita yakin dah ada rezeki. Pasal apa? Abah nak pergi 30 ya, kita 4 beranak makan rumah, kita nak pergi ragu. Bawa daripada Mekah pergi Palestin dalam masa yang sekejap tu hang mampu. Apa tahu pergi nak pergi makan kedarah kita 4 beranak. Faham lagi? Lepas tu orang panggil ambil iktibar dengan semua ayat. 114 buah surah daripada sampai huruf B sampai huruf sin, B bismillah sampai ngujurnya huruf sin, minal jinnati wan nas. Huruf sin, semua tu ayat tu boleh ambil pengajaran. Kita ni dengar kisah Isra Mi'raj nak like je. Bukan nak ambil iktibar. Nak share. Kopak lagi share dah hadis. Dia dah ada kuliah dah pergi. Faham lagi? Kita bangun tengok mayang subuh tu, nak mayang subuh tu tengok beratah di WhatsApp. Hadis Bukhari. Hadis apa benda ni? Ibnu Huzaimah, Yekosi. Dah tak boleh pahala tak? Boleh pahala. Tapi orang-orang yang tidak hadir majlis ilmu. Tertib tu salah tu. Kita boh di belakang stiker I love Prophet Muhammad. Boh leh so gitu, merah nyala leh. Apa denyuk nyuk bunyi. Aku kasih Nabi Muhammad. Boleh pahala tak? Boleh. Iklan pemberitahuan. Boleh orang tengok, orang pun teringat kepada Rasulullah SAW. Tapi dia luan dek. Faham lagi? Ini masalah. Kena faham baik-baik. Semua rakyat boleh ambil iktibar. Aku tak bimbang, anakku seorang pun tak boleh makan gaji, tak apalah. Aku tidak ada insurans nyawa kerana aku tidak mampu. Aku pakai motosikal je, tak mampu nak beli. Tak salah kata Mercedes, Exia aku tak mampu. Anak 2 dalam raga, setengah kepit ngemok, mok dua-dua atas pelik belakang. Tapi aku yakin rezeki aku ada.
Kenapa? Kerana semalam aku dengar Ustaz khabar, Allah ni dia yang bawa berjalan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu cara beramal. Nah, dengar orang kupas tentang sifat 20, sifat ma'ani, ma'nawiyah. Tak? Sifat nafsiyah. Mana? Mana? Sifat benda tu Ustaz ngajar semalam. Allah bersifat dengan kudrat. Dah kudrat benda. Sifat dengan kuasa. Nak amal guna. Bukan sahaja kita mengisbatkan sifat kuasa pada Allah. Faham lagi? Oleh kerana aku dah yakin semalam, Allah bersifat dengan kudrat, Allah yang berkuasa, lain pada Allah lemah, aku tidak takut sesiapa pun dalam mencari kebenaran melainkan kepada Allah. Itu orang beramal. Jadi bukanlah roh Nabi yang pergi ke Baitul Maqdis. Kalau roh Nabi pergi ke Baitul Maqdis, martabat Nabi lebih kurang kita. Dia roh pergi ni kenapa orang panggil? Mimpi. Faham lagi? Mimpi ni roh kita berjalan. Orang yang tidak bermimpi. Tengok kitab Buruh Ibnul Qayyim. Tengok kitab apa benda Ibnu Katsir. Tengok kitab Al-Qurtubi Tazkirah. Mimpi ni, kalau kita tak mimpi apa, kita tidur, dah bangun. Roh kita ada di tepi kita. Tapi kalau kita sampai kita tidur di kampung tualang, dalam mimpi tu kita sampai dengung. Roh kita dengung. Tak? Tengok. Ni balik. Duduk dalam tubuh kita mula, bangun tidur pagi, mayang subuh. Dia panggil ruhul yaqadzah. Boleh keluar ke mana-mana, nak sekira-kira biiznillah dengan izin Allah. Tu orang mimpi. Ada tak orang tak rajin pergi Mekah, mimpi pergi Mekah? Ada. Tu. Jadi Isra' Mi'raj bukan mimpi. Kalau mimpi lebih kurang kita. Bisa pada Nabi lah kita. Dan Nabi mimpi daripada Mekah, kalau sampai Palestin. Kita daripada Tualang, daripada Kuala Bekah sampai Mekah. Jauh lagi. Bukan mimpi. Dah kalau kata keluar roh mati, malakul maut ambil roh, tu bukan ruhul yaqadzah, tu ruhul hayah. Roh hidup tu. Tu ambil tahlil ya. Faham tak? Tu bek. Kalau tidak 3 malam, paung, faham? 7 malam, 6 mak si minyak. Tu roh hidup tu. Tiup roh dalam kandungan mak 4 bulan, kemudian cabut roh oleh malaikat Israel, malakul maut, tu roh hidup. Mimpi ni rata-riti kali, tu ruhul yaqadzah. Faham? Jangan percaya sangat kadang-kadang. Itu ustaz ni reka. Kena check tag. Dia kira takut nyanyok. Tapi kita ni nukir. Aling ni tidak nukir hak ulama sama. Ulama bola kita nukir. Tapas surat paste. Faham lagi? Macam orang terbang. Orang terbang kalau kita kampung ini cakap orang terbang, leh. Nampak? Dia cakap telefon duduk depan tu kedai kapal Tualang ni. Esok orang terbang ke apa? Esok pukul 10. Dah nak pukul 10 terbang dah ke 10 sampai? Dah pukul 10 terbang. Pok cik awak kecai bingung. Natang dia cakap terbang. Faham? Orang tu tanya saing dia esok kau lupa nak pergi Jepun, kapal terbang kau berapa? Faham? Kalau orang Terengganu dia nak cakap terbang, dia cakap kapal terbang. Faham? Esok kapal terbang kau berapa? Orang KL lupa nak cakap gitu. Terbang kau apa? Aduh. Dia kata ayah pukul 10 esok terbang. Apa makna terbang? Dia terbang ke kapal yang terbang? Kapal terbang, ayah mana ada kipas punggung. Faham lagi? Faham tak lah? Nampak? Nak kiyah dengan asra bi abdihi ni. Bukan Nabi pergi berjalan. Allah bawa berjalan. Allah bawa udah. Nak pergi patah lagi boleh. Bukan ayah kita terbang, bukan saing kita terbang esok dia naik kapal terbang. Faham tak? Tapi dia hazah kalimah. Jadi dia terbang. Maknanya dia duduklah kapal terbang atas udara 40,000 kaki, 38,000 kaki pergi Jepun, 6 jam sampai.
Atau pelawak cakap apa mana boleh terbang orang. Hei, naik kapal terbang ada. Bukan ia terbang. Jadi bila Allah yang bawa berjalan, mudah belaka. Kita ni. Asal. Antum min Adama wa Adamu min turab, Nabi sebut. Kamu semua ni daripada Nabi Adam. Nabi Adam daripada tanah. Baik, Nabi Adam ni orang mana? Orang Tok Jiring. Nabi Adam, siapa tahu? Orang Teluk Pasu. Teluk Negara. Pulau Bahagia. Dah orang ni. Orang Kupal Mek. Orang di syurga atas pada langit ketujuh. Tahu tak? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di bumi. Masa ni Allah beritahu, beritahu pada malaikat duduk mana? Duduk bumi. Tak, di langit. Maka turun Nabi Adam dengan isterinya Siti Hawa, tok nyang kita, di angkasa sampai ke bumi. Hal tu sahih. Turun di India, turun di Jeddah. Wa fihi maqalun, ada perkataan ulama pada masalah sanad dan sebagainya. Tak ada masalah itu riwayat. Turun. Rasulullah naik ke langit. Tok nyang kita dulu turun daripada langit. Betul tak? Bukan Tuhan buat di bumi. Masa nak buat Nabi Adam, Allah perintahkan supaya malaikat turun ke bumi. Turun mana? Ambil genggang tanah berbagai-bagai rupa tanah, diadung jadi Nabi Adam. Batu dalam hadis Ibn Hibban, faham? Dari Daruqutni, kita ni muka kita skin tone dia panggil, warna kulit kita mengikut warna tanah. Jadi Rasulullah ulang saja je. Nabi Adam turun dengan isterinya daripada langit ke bumi. Rasulullah dibawa naik ke langit. Dia orang kata Neil Armstrong, tu baru ceh ni. Tahun 71 tu. Yuri Gagarin tahun 1969. Tu pun dah 8 bulan. Dalam kitab Qurratul Ain, orang tanya Syekh Ismail Usman Zain. Dia ni salah seorang guru daripada Syekh Nuruddin Al-Banjar. Syekh Ismail Usman Zain kata tak siapa ke bulan. Jadi kita cek dalam internet. Rupanya ada beberapa website yang menulis tentang pembohongan Amerika mendarat di bulan. Dan website-website ni tidak tahan lama. 3 bulan, 4 bulan kena blok. Kalau rajin mencari, dia akan keluarkan lebih daripada 25 fakta pembohongan itu. Kalau benar tahun 71, tahun 70 dah naik ke bulan, 50 tahun dahulu Rusia yang sangat canggih pada ni tak boleh naik. Nampak tak? Padahal dia yang paling dekat dengan bumi. Kenapa? Tidak ada izin daripada Allah. Lailan pada waktu malam. Kenapa? Kerana malam ini Allah nak tunjukkan kebesaran. Dah siang boleh tunjuk? Siang boleh ke? Dah apa tak tunjuk siang? Kalau Tuhan tunjuk siang, mu tanya pula, dah apa dah tunjuk malam? Padahal ayah kamu ni. Faham lagi? Dia nak tunjuk malam, apa pada dia? Dia nak bawa berjalan malam. Kalau kita nak tengok planet-planet, bintang-bintang yang jauh, kita tengok siang nampak? Tak nampak. Kalau malam, nampak. Ini ada kamera telefon. Kamera besar tu saya kira dah. Tak? Samsung S20. Kita boleh ambil gambar bintang-bintang. Malang pendedahan 4 second, 4 saat atau 10 saat. Bila tubik lagi beritik gambar bintang. Padahal tengok tak apa. Pada waktu malam. Itu kebesaran kerajaan Allah. Bawa berjalan malam. Minal Masjidil Haram, daripada Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Palestin. Namanya Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram? Kerana dia kiblat kita. Kenapa ke Masjidil Aqsa, tak pergi masjid lain? Masjid Kairah, Masjid Senayan, Jakarta. Masjid negara ke mana? Kenapa? Kerana Baitul Maqdis kiblat kita juga. Dua-dua ni kiblat umat Islam. Ketika difardukan sembahyang 5 waktu di Mekah, umat Islam sembahyang menghadap Kaabah.
Okey? Apabila hijrah ke Madinah dengan izin Allah diubah kiblat daripada Mekah ke Madinah. Ke Baitul Maqdis. Jadi orang yang duduk Madinah di sini, Mekahnya di sini, Baitul Maqdisnya di atas, di utara. Nah, jadi duduk Madinah hadap ke Kaabah. Perintah supaya menghadap Baitul Maqdis. Daripada tengok ke sini, tengok ke atas. 180 degree. Pendek-pendek ceritalah. Nak kupas semua sekali, petang lohor esok dah habis. Nah, betul tak? Kan kiblat umat Islam tu? Lama mana umat Islam duduk Madinah ngadap ke Baitul Maqdis semayang? Lebih kurang 17 bulan. Ada satu riwayat tu 17 bulan 3 hari. Kalau nak tengok kisah-kisah gini banyaklah kitab sirah. Sirah Ibn Ishaq, sirah Ibn Hisham, sirah Ramadan Buti dan sebagainya. Kenapa hadap ke Baitul Maqdis? Kerana di Madinah selepas hijrah ramai orang Yahudi. Di Mekah tak ramai. Di Mekah kafir Quraisy, musyrikin Mekah semua bergala. Bila hijrah ke Madinah ramai Yahudi, Bani Quraidah dan sebagainya. Jadi nak tarik ni, nak suruh lembut hati orang Yahudi, orang Islam meraihkan kiblat mereka kerana mereka orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis. Mudah-mudahan jatuh hati berasa nak masuk Islam. Itu tujuan. Tapi 17 bulan Allah jadikan kiblat umat Islam semayang menghadap Baitul Maqdis di Palestin, meraihkan orang-orang Yahudi, dak gegih sekarang orang Yahudi. Bahkan mereka mencaci pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata nak gila. Daripada Mekah ngadap kiblat kita dah. Nak tiru kita tu macam-macam ni caci Rasulullah. Lalu Nabi pun rindu rasa nak kembali kiblatnya ke Kaabah, kampung halaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu baik ya, siapa tengok luar rumah, Nabi lenggak, tunggu-tunggu turun wahyu tengok ke langit. Tu baik ya luar rumah tengok ke langit. Tengok apa? Takut turun wahyu. Paling semula kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah semula. Kenapa? 17 bulan pun tak pakai rawa, tak masuk Islam seorang pun. Itu yang turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah kata sungguhnya kami melihat wajah kamu wahai Rasulullah berbolak-balik melihat ke arah langit. Dah apa Tuhan duduk atas langit? Kan turun wahyu. Dah wahyu daripada mana? Daripada dalam bumi ke daripada langit? Daripada langit, lepas tu lenggok ke langit. Faham tak ke? Katanya, tengok tu. Nabi duduk tengok ke langit, nak cari Tuhan. Bukan Tuhan duduk atas langit. Wahyu daripada Jibril AS. Dalam kitab tafsir Al-Munir sebut. Dalam kitab tafsir Sofah Tafasir sebut. Langit ini tempat tinggal para malaikat. Jadi yang kait dengan wahyu, malaikat ke binatang? Malaikat. Maka Nabi kakak lenggok ke langit. Takut turun Jibril alaihissalam. Nabi rindu nak sangat. Hak mana Nabi suka sekarang? Nabi suka kiblat ke Mekah. Falaluan naka kiblatan tardoha kami pasti akan palingkan akan kamu kiblatan kepada kiblat yang tardoha yang kamu suka sangat, kamu kasih sangat. Dah apa Rasulullah, aku tengok dah mu memang berhajat, aku tahu mu nak balik semula pada kiblat Mekah, pasti aku akan palingkan bagi kamu kiblatan tardoha yang kamu suka sangat kepada kiblat itu, iaitu Mekah. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkan sekarang ngadap muka kamu dalam semayang kepada Masjidil Haram. Itu kisah ni. Jadi tengah semayang satu riwayat semayang maghrib, ada riwayat semayang isya. Faham lagi? Hak masyhurnya semayang asar, turun wahyu, kiblat berpaling semula ke Mekah. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram kiblat umat Islam, dan kepada Masjidil Aqsa kiblat umat Islam.
Dan yang kedua dia nak khabar, sebaik-baik tempat bumi ni masjid. Masjid. Orang masa Covid, pandemik ni lah. Televisi, orang TV. Syarikat TV lah. Dia mari nak suruh kita keluar TV dan sebagainya. Kita Covid. Dia malah nak gigit TV tu. Kita seronoknya kuliah di masjid. Kasar ayat ni. Kita pergi di TV lambat kan. Pukul 9 nak bercakap. Pukul 5 kena pergi dah. Cengok betul baju, betul piyah, ambil korang muka, saiz jarak dengan kamera, saiz dengan lapu, ambil dengan aperture, ambil dengan white balance apa semua. Nak 4 jam kena test tu. Tapi kalau mengajar masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam bau. Lagi bahas hati dah 15 minit. Kenapa? Kerana sebut dalam Isra' Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Betul tak? Apa sebab? Kerana masjid ni lah tempat terbaik di bumi. Dan tempat lain tak pakai. Bukan tak pakai. Tempat terbaik, tempat lain molek. Tuhan buat gunung ganang, buat pulau lawa-lawa, Tuhan buat macam-macam bandar, Tuhan buat macam-macam bangunan. Tak? Molek. Cuma hak mana molek kali? Masjid. Nabi sebut dalam beberapa hadis, antaranya khairul buq'ati fil ardi masajiduha. Atau kama qala. Sebaik-baik tempat di bumi masjid. Sama ada masjid baru, masjid ada ekor atau kipas cabut, tangga tak ada, tu imam pakai jerban. Bila nama masjid, dia masuk dalam hadis tadi, khairul buq'ah, sebaik-baik tempat. Nampak? Rawat tandingan masjid kan. Masjid yang boleh hadiah masjid ni, masjid paling bersih. Ada bunga luar kat tangga. Faham lagi? Kat kolah tu ada bunga pula, biar kolah. Oh, menang anugerah. Orang bukan buat gitu, orang mari masjid paling makmur. Hak tu biar dia. Paling ramai orang mari semayang. Paling ramai orang berceramah kuliah. Hak tu biar dia. Dok paling bersih. Orang ada. Faham lagi? Bukan tak baik bersih itu kan satu kebaikan, tapi ciri-ciri makmur itu tak ada. Jadi sebaik-baik tempat di bumi, gilah mu nak jalan, nak pergi Indonesia, nak pergi Bandung, nak pergi Jakarta, nak pergi Bangkok, nak pergi New York, nak pergi Paris, nak pergi sampai ke langit ketujuh. Khairul buq'ah fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat kalau mu nak tahu, masjid. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati akan bumi Palestin. Dan Mekah saya cakap lah. Di tanah haram. Palestin. Sebab apa? Antaranya disebut oleh ulama tafsir, paling banyak turun wahyu di Palestin. Kenapa? Di sana bumi anbiya. Bumi para nabi. Dia hak jadi nabi ni daripada dua keturunan. Bukan daripada keturunan orang, teku dan sebagainya. Dua keturunan. Satu daripada Nabi Ishak, satu lagi Nabi Ismail. Faham? Ni semua anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Hajar anaknya Ismail. Jadilah keturunan Arab. Faham? Ada jadi Nabi. Yang terakhirnya Arab. Rasulullah SAW. Daripada Ishak turunnya keturunan Bani Israel. Paling banyak jadi Rasul Nabi Bani Israel. Bani Israel di mana buminya? Palestin. Kat sini kan? Jadi antaranya kata ulama tafsir, hikmahnya pergi ke Palestin dan semayang di sana dengan roh-roh para anbiya, kerana di sana paling ramai nabi, paling ramai rasul dan paling banyak turun ulang alik Jibril ke bumi di Palestin menyampaikan wahyu pada para nabi. Apa sebab? Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kebesaran kerajaan kami. Dah besar mana kerajaan Allah dah. Besar dah semua tengok langit. Tak usah kata langit, hak kecil pun tak dia buat. Itu besar kerajaan Allah. Nampak?
Wa ila samai kaifa rufi'at. Lihatlah kepada langit bagaimana kami akak. Kita pasang siling jatuh tapal tukang. Kena molek gerebah tungging, gelecoh tangga. Pasang siling, gayok kepang kali siling. Dari jauh memang semua apa putih lepuk ciri ukur dekat. Cuma tarik jari celah, sekuk-sekuk bahan jari. Nah, Allah akak langit 7 keping. Tak ada tiang, tak ada dinding dan sebagainya. Nah tu. Itu kebesaran kerajaan Allah. Dan apa besarnya kerajaan Allah? Yang hakiki, yang tidak ada tandingan, yang tidak akan kalah, yang tidak akan hilang. Kerajaan dunia ni atas penyokong. Ramai orang undi menang. Dak undi kalah ke menang? Kalah. Dalam undi kalah lagi. Macam-macam hak susu ke tahun di. Mana ke tahun di teruk dalam rok macam-macam peseng. Nah, tu kerajaan manusia tu. Nah, ada hak hangus orang pertaruhan. Nah, ada hak menang kali waktu kalah pula. Nah, ada orang panggil kerajaan sepenggal. Macam-macam peseng. Allah bukan kerajaan sepenggal. Nah, kerana dia Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah ini Tuhan yang menjadi kerajaan, yang berkuasa, yang buat 7 keping langit dan bumi, dan antara langit dengan bumi segala cakrawala planet bintang, semuanya Allah buat belaka. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, jadi lebih-lebih kurang gitulah kita ambil pengajaran daripada cerita Isra' Mi'raj. Banyak lagi kisah-kisah menarik. Nah, jumpa dengan para nabi itu betul belaka. Nah, hak kisah-kisah, ada kisah-kisahnya yang daripada hadis-hadis yang dhaif. Tak ada masalah. Jangan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni tak boleh kita sebarkan. Nah, kerana bila sebarkan dia berpanjangan. Hadis dhaif dipersilakan. Ulama benarkan. Kerana itu dalam bab targhib wa tarhib, untuk fadail a'mal tak ada masalah. Macam kisah orang tua bokok 3, kata ulama hadis dhaif. Nah, tak apa kerana ceritanya, isinya, kandungannya benar. Nah, iaitu ilustrasi daripada dunia yang banyak menipu. Nah, rupa comel. Nah, tapi rupa bokok tua dah. Tapi bila kita tengok, kenang. Padahal bumi dunia ni bokok dah. Lama dah tapi tengok kenang. Disebut dunia. Nah, itu point dia tu benar. Ada satu hadis riwayat Ibn Hibban, kalau tak silap dalam Sahih Ibn Hibban. Nah, Nabi kata pada malam aku Isra' Mi'raj lah, Lailatul Usriya bi, pada malam aku dibawa berjalan oleh Allah Taala, laqitu Musa. Rajulur ra'si, aku berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni pendek-pendek cerita beralun, rambut jenis beralung. Rambut beralung. Rambut beralung, bukan kepala beralung, rambut beralung. Nabi ni Allah jumpakan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi kata falaki tu Isa, aku jumpa Isa, fa iza rajulun ahmar. Aku jumpa Nabi Isa, dia ni kulit merah. Ka'annahu kharaja min Dimas. Seolah-olah dia ni keluar daripada tempat bersirang. Nah, kulitnya merah berair, comel. Nabi-nabi. Dah tu orang Kristian lokeh, tu ngaruk tu. Baru ni saya jumpa dalam satu YouTube, dia tulis pembohongan rupa Nabi Isa. Yang tulis tu orang Kristian. Pasal dia kata rupa Nabi Isa ni didakwa, diklaim Nabi Isa belaka. Hak Afrika Selatan gelap sikit Nabi Isa. Hak Ghana hitam beletung Nabi Isa. Hak di Korea, hak Kristian Korea, dia buat gambar Jesus Christ mata sipit gitu. Nampak? Jadi waktu ambil gambar sekeping ni pelawak belaka. Dia sendiri kata pelawak. Tak usah kata Allah Ta'ala mengetahui pembohongan ni. Nah, kulit merah. Nah, dia pun Nabi Isa. Falakitu Ibrahim, aku jumpa Nabi Ibrahim. Wa ana ashbahu waladihi. Aku ni orang yang paling hampir mirip daripada keturunan Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Sebab tu kata ulama-ulama, rupa Nabi Ibrahim macam anak beranak Nabi Muhammad SAW. Muka lebih kurang. Orang panggil ada meh. Kemudian Nabi kata fa'uti tu bi ina'ain.
tiba-tiba dibawa datang kepada aku ada 2 bekas. Ina'ain ni maknanya 2 bekas yang boleh isi barang dalam tu. Sama ada kolej ke, gelas ke, cawang ke, kau anda lah. Nampak? Ahaduhuma khamar. Salah satunya khamar, arak. Wal akharu laban. Satu lagi bekas susu. Faqila li, maka dikatakan bagi aku. Ulama yang syarahkan hadis kata yang kata ni Jibril. Ya Muhammad, nampak? Khus ayyahuma syi'ta, ambil. Mana satu mu nak ambil. Nak ambil air anggur, air arak tadi boleh, nak ambil air susu boleh. Fa akhadtu laban, aku ambil laban, aku ambil susu. Faqila li, bila aku ambil susu, Jibril kata kepada aku, akhadtal fitrah, engkau telah ambil fitrah. Mu ambil susu maknanya mu ambil fitrah. Pasal apa dipanggil susu itu fitrah? Kata setengah ulama, kerana manusia ini fitrah, kalau lahirnya atas fitrah. Maksudnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi lahir itu atas fitrah. Apa maksud bayi itu lahir? Bayi ni kalau lahir, mak dia minum arak, minum susu. minum susu. Nah, manusia mula-mula minum susu tu. Tak boleh minum susu mak dia, susu. Nak tojeng tu kena ana, tapi susu. Ada biar tu budak baru beranak. Nah, faham lagi? Jadi itu makna fitrah. Dan kata setengah ulama, makna fitrah itu ialah kebenaran agama Islam. Kemudian kata Jibril, "Ama law aqatal qamar, kalau mu ambil khamar tadi, ghamat ummatuk au kama qala, habis jadi sesat habis umatmu." Kalau Nabi pergi ambil arak, habis umat jadi mabuk habis. Dalam Nabi ambil susu pun babah ke mana babah. Nah, dalam Nabi pilih fitrah, Nabi ambil laban malam Isra Mi'raj pun nak babah habis umat Muhammad. Nak tak kenal dikau mayang, tak tahu mayang apa, tak tahu mandi junub. Nah, ambil wuduk tak betul. Baca Quran siratal labi. Nah, umat Muhammad belaka. Oh, masa beranak ni sallallahu ala Muhammad, ketek putih rambut. Faham? Tapi besar. Tak kenal selawat dah. Haram selawat. Bid'ah selawat pula dah main bid'ah selawat. Dah lah hak selawat tak ramai. Nah, ini masalah. Habis kena tipu di dunia. Dalam Nabi pilih susu. Nampak? Fa aqaltul laban, aku ambil susu. Mabuk juga. Nyeberebuk ke dunia. Tak usah kata orang dengar berebut dunia. Ustaz bahang dunia. Boleh kalau nak panggil dia ngajar dia kata 3,000. Nah, 2,000. 1,500. Tak usah ambil lah gitu. Faham? Bukan haram, ada ulama kata boleh. Faham? Tapi ambil lah hak tidak letak harga. Nah, jangan minta harga lagu tu. Tak pakai rawa sangat. Nah, orang beri tak ada masalah. Nabi pun rawi hadiah, Nabi ambil tak? Nabi ambil. Nah, imam-imam 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ambil. Imam Ghazali orang hadiah dia ambil. Faham lagi? Ingat mana-mana jadi ustaz kalau orang panggil ngajar. Faham? Jangan minta fitih orang. Bodoh mu ustaz dah. Gobok penuh kitab penuh gobok. Wak balik dengan kapal terbang tak boleh, kena wak balik dengan kapal. Dah beli mesin. Faham? Takut utuh kapal terbang. Dah seorang 6 tahun. Dah utuh kapal terbang balik tak? Balik dengan kapal laut kita. Hebat lah tu. Bila ngajar kita iti. Alah bala. Nah, ingat. Orang beri mu sikit, rezeki mu hari tu sikit ya. Orang beri banyak, rezeki mu hari tu banyak. Orang ada wis kepeng, tak ada rezeki. Kita reti. Faham tak? Itu contoh. Nabi pilih laban, pilih susu. Ustaz kita pitih dengan orang. Berat lah nak. Nak. 10,000 dia minta orang. 8,000. Orang tak agama. Orang tu jet biar terkebah lah kalau. Nah, tuk guru kita hak ikhlas ramai mana hak tu panggil. Tu tak? Lagilah berkat kita panggil. Nah. Ni dak orang dak ingat duit duk lawi siapa. Dak balik ustaz duk tarambu. Ustaz dah balik ke tak?
dak biriak dia. Alah bala ada gak. Tapi jangan kata kau orang tak baik. Faham? Kira ni orang ni jangan. Mu kena jawab akhirat lagi kalau tak betul. Inna ba'dadh-dhanni ismu. Sebagian daripada mu suka tu jadi salah. Bila salah jadi dosa. Betul apa mu boleh hujah. Faham lagi? Itu contoh. Dah bila orang yang berkitab keliling pinggan, ada kitab hadis, ada kitab fiqh, ada kitab tafsir, masih lagi duk nak ke dunia, bukan tak mahu dunia, duk penting ke dunia daripada keredaan Allah, apatah lagi hak dak ustaz. Betul tak? Apatah lagi hak anak umik, anak budu gini. Ini masalah kita. Batu kekuatan sebenarnya ialah keikhlasan kepada Allah. Wak marilah apa semua kita akan ambil iktibar. Orang ikhlas saja tidak dapat diperdayakan. La'uwiyannahum ajma'in. Iblis sumpah depan Allah, demi Allah, demi kebesaranmu yang menjadikan aku daripada api, menjadikan Adam daripada tanah, menjadikan malaikat daripada cahaya. Aku sumpah hari ini, aku sakit hati kepada Nabi Adam, sebab Nabi Adam lah aku kena tubik daripada syurga, sebab Nabi Adam aku dihukum kafir kekal neraka. La'uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua keturunan manusia. Betul tak? Itu janji manifesto iblis. Betul tak? Dia tunai tak? Dia tunai. Tunai. Daripada turun manusia ke bumi, dia hasut sampai kiamat. Faham? Ni ada duk tunggu luar tu. Berderu iblis. Mana tahu tak duduk luar. Dah Nabi cerita. Mudah baca kita tadi. Iza adzanal muadzinu fa'adbara syaitan. Bila bang, tembak lagi syaitan. Summa akbala. Habis bang lagi pula. Wa iza uqimat adba. Bila diqamat lagi pula. Summa akbala. Sudah mari pula. Dia mari gitu. Kenapa dia mari mau nak kacau kita? Kerana tok guru sipu dia, iblis laknatullah, telah berjanji di hadapan Allah. Janji apa? Nak susahkan kita. Jadi ditunai tak janji dia? Tunai. Iblis tunai janji. Kita tak tunai janji. Ada iblis. Tonton dan pon-pon. Kalau tonton dan pon-pon pilih saya tidak akan hampakan tonton dan pon-pon. Tak nampak rupa sampai sekarang tonton dan pon-pon. Bukan dengan mulakat lain lah. Mana? Ini masalah. Kena ingat. Iblis sendiri kaba illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang aku tak boleh susahkan, yang aku tak boleh pindah, tak boleh pusing hati mereka, hamba-hambamu yang ikhlas. Nampak? Mudah-mudahan kalau tak banyak sedikit dapat ambil pengajaran daripada kisah yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Mana soalan? Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid untuk melancarkan sumbangan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini akan dipungut melalui petugas-petugas daripada pihak pengurusan masjid untuk kita gunakan sebagai derma tabung Ihya Ramadan dan menguruskan kebajikan masjid. Petugas memakaikan tag yang ada tertera di hadapan ini dan dia menggunakan karung berwarna biru, jubah color putih logo masjid. Unit amal kita pun akan turut mengutip juga. Dipersilakan sekarang untuk memungut derma. Bangun petugas. Kuat gerak ni. Ada? Alhamdulillah. Ada? Tag. Mana petugas? Mari sekarang. Boleh gerak. Boleh. Sila masuk. Muslimat. Sumbangan derma tuan-tuan puan-puan malam ini kita gunakan untuk Ihya Ramadan. Ada tabung? Wak gerak, tabung pun wak gerak lah. Bakat-bakat pergi. Kita duk ingat kita ada orang dah lama dah kuliah. Kata boleh 20 orang ada orang ni. Duduk main anak pagi petang. Suka setahun lebih dah kuliah. Kadang main anak bagi round situ pas bapa kerasa main buah. Esok mandi sungai pula. Duk main gitu je. Kata tak ada orang esok pakai putu alang. Rupa ramai juga.
Ni keras kerok juga mari. Dok takut COVID juga dah. Baguslah jaga SOP bagus. Dia hak Tuhan kita turut, hak makhluk kita turut juga. Nah. Pakat beri. Sebab esok belum tentu kita boleh pergi. Dia kata mana esok kena pergi 5 jam lah ni usia. Nak kalau tak terima semua kau dah kamu tak tahu kamu hidup ke tak lagi esok. Nah, kalau hidup kira panggil pak mak esok mu. Kalau malam ni bahan sesok nampak, orang panggil pak mak dah esok. Panggil muluh. Faham lagi. Orang panggil jenazah ha. Nah, pakat beri. Nak. Mati mana sekarang mana ke tahu. Betul tak? Ni walek bini mati dulu. Ni walek laki mati ke diang. Nah. Mu kahwin lagi? Kahwin dah? Orang mana? Dok lagi? Awak kahwin lagi? Dia, orang mana asal? Johor. Orang mari mana sini? Bini ke Manjela. Jadi duduk sini. Orang kalah ke bini juga. Jangan marah dah. Sayang. Dah bini sayang tak mu? Bini sayang tak? Apa bukti? Ada bukti? Bini sayang kita? Tak ada bukti tau. Tak ada. Kata sajalah. Jadi sayang tak bini? Sayang. Siapa yang kita sayang, kita akan bercerai dengan mereka. Nampak? Mu sayang siapa pun akan bercerai. Nak? Sayang bini mati. Kalau tidak, laki mati dulu, betul tak? Nak awak mati dulu ke bini mati dulu? Kutik lagi. Berbola dalam tabung yang ada kat depan kita. Nak siapa mati dulu? Dah contoh lah, bukan mati. Kalau boleh pilih dia mati dulu Dah 2 saat. Tadi dia kata sayang bini. Nampak tak? Kalau kau puan dengar selok lah rumah kat gini. Nampak? Mau nak dengar laki mu mana kabur sejik dia mati dulu. Tengok orang nyapa ke bini dia jeng. Tadi dia kata sayang tapi bila tanya dia mati bini dulu lah. Nah, gitulah orang lelaki, gitu belaka. Kita seorang yang bagus. Kalau orang tanya, kita nak suami yang mati kediang. Nah. Gurau kot jelah mana sampai masa mati dak la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, tapi sebelum mati jadilah orang yang baik. Orang baik bukan orang janggut panjang. Orang baik bukan orang pakai piyah. Orang baik bukan orang balik jodeng. Faham lagi? Orang baik orang melakukan amal soleh. Nah, amal soleh bukan makna tebeh duduk tekau. Nah, tengok orang tua nak beli ikan makcik tu kita terus bayarkan selayang dia. Amal soleh. Nah, kita jalan kita tengok anak kucing duduk pinggir jalan berhenti motor alih buat kat selamat sikit. Amal soleh. Nah, buat banyak. Nah, maka bila kita banyak buat amal soleh, kita akan mati sebagai orang yang soleh. Soalan yang pertama, masa kecil dulu kita ambil buah orang tanam. Sekarang tuan dia mati dah. Nak cari siapa ganti balik. Tu dia. Dia kata dia ambil buah orang tanam lah. Dia curi buah orang. Nah, jadi tuang dia ni bila tengok buahnya curi dia orang, kejut mati. Nah, nampak? Nak ganti ke siapa? Kalau kita ada hak orang, hutang ke, pinjam ke apa ke, atau kita buat salah, faham? Bila mati dah pemiliknya, wajib serah kepada waris. Ni ramai orang tak faham. Nak mati tuang, dia ada hutang, waris ada, dia tak bayar ke waris, dia pergi sedekah sejik. Tak lepas hutang sampai akhirat. Sedekah sejik tu hal lain, tak ada masalah. Tapi dia ingat lepas hutang, tak. Wajib cari waris dan serah pada waris. Contoh dia curi buah deriang suti. Buah deriang tu harganya 20 riyal. Mati dah tuang dia. Dah waris ada. Ada bini janda dia ada. Anak ada. Wajib kena serah 20 riyal tu.
Sama ada musyrah tu tangan dengan qabak atau bai'in dan sebagainya, siapa ganti itu kepada waris. Yang sedekah masjid, bila waris pun mati belaka dah, atau waris sudah tidak dapat ditemui, baru ulama kata sedekah masjid. Bang, janganlah kau tertib. Soalan seterusnya, apakah hukum tanah yang diberikan kepada si mati oleh si mati kepada cucu masa hidup tapi tak buat tukar nama, kini telah dibagikan semula bagi yang mati oleh anak dari si mati tanpa maklum dari tuan tanah? Mohon pencerahan. Baik, bagus. Saya ni jawab soalan ikut saya jawab ni ikut soalan. Banyak berlaku kes bila kita jawab soalan, keluarga dia mari serang kita. Faham? Sebab kita jawab dak betul itu. Dak betul gua ni ikut soalan. Bila soalan dak betul lah jawapan. Faham? Ada orang dia mari tanya bagi saka anak dengan bini si mati. Idak khabar ada adik-beradik. Idak khabar ada ayah. Kita jawab ikut dua orang tu lah. Faham? Jadi jangan katok kita kalau tak kenal katok tukar tanya. Dah. Gini. Tok Ki masa hidup ada tanah, contoh banyak dah. Sekeping tanah tu hak biram Masjid Tualang, dia beri dah ke cucu dia nama mamak contoh. Cuma tak tukar nama lagi. Okey, dalam Islam bila sudah diberi oleh pemilik walaupun belum tukar nama, sah hukumnya milik penerima. Hukumnya milik penerima. Walaupun tak tukar lagi nama. Jadi bila mati tak bagi saka dah. Kerana milik orang dah. Ini kena jaga. Tapi dipergunakan alasan tidak tukar nama ni lah, orang akan serang, ambil balik harta tu. Kerana apa? Kerana tak reti hukum hakam. Bila tak reti, langgar. Macam budak-budak boleh motosikal, Tok Ki tidur, motosikal nak kecil tinggal dia anda. Cucu ambil naik. Naik dia reti. Tapi undang-undang jalan raya reti tak? Bila tak reti, dia ikut ke dia langgar undang-undang? Begitulah dengan kita. Tua dah. Tapi tak reti undang-undang, hukum Tuhan dalam bab faraid dan sebagainya. Nah, bakal langgar. Makmum warna. Nama tak tukar. Kau tu pun, ya juga. Nama tukar tak tukar, tuang dia beri, sah. Tanah ni aku beri kemung dah ni tanah. Saya terima lah. Jadi hak dia. Walaupun nama orang lain ni. Nama Tok Ki lagi. Jadi siapa-siapa yang tahu wajib menjadi saksi bahawa tanah ini sudah berpindah milik. Dia dosa kita berzina, kita minum arak, isap dada, berhampir kuda, pergi beruk, itu mudah tu apa. Tapi libat dengan hak orang, tak sesat dunia, akhirat dibicarakan. Soalan seterusnya. Saya terima duit dari Maidam atau JKM tapi saya ada bela lembu 3-4 ekor. Layakkah saya terima bantuan itu? Baik, dia terima duit daripada sumbangan Maidam. Tapi dia ada lembu 3 ekor. Boleh tak terima? Jawabnya saya dah nak jawab. Duit itu untuk benda. Kalau duit itu untuk penternak lembu, boleh. Biar jelas. Nak tanya tu biar jelas. Duit tu kerana apa? Kerana kita orang miskin. Kerana kita mu'alah. Tak boleh bagi ke orang miskin. Cuma ni tabung mu'alah. Kalau tabung orang miskin, tak boleh bagi kepada orang ni. Nah, ada ini sebagai bantuan kehidupan. Kalau bantuan kehidupan mau ada 3 ekor lembu pun boleh terima kalau umur orang susah. Kerana 3 ekor lembu tu tak kena zakat. Bukan dia orang senang. Orang yang kaya, orang yang kena zakat orang kaya. Lembu berapa ekor kena? Mazhab ni 10. 30 ekor. Kena zakat. 30 ekor tu baru orang senang. Nah, kambing 40. Unta 5 ekor. 5 ekor orang senang. Kena zakat. Nah, ni lembu 3 ekor. Bukan orang senang. Walaupun lembu dia besar. Besar sejik sekor. Nampak tak? Ia tak boleh ni. Kita orang kaya, orang senang. Minta bantuan untuk orang susah. Haram. Ramai orang terlibat sekarang. Dia hanya kabel tu, kabel ni. Dia orang senang. Bantuan untuk orang miskin dia terima. Makan haram. Tahu tak? Hati-hati. Dah sana awak lapor kat dalam. Kan ada orang jual kedai tu. Apa pergi bahan haram. Tahu tak? Tengok tadi curi buah lah apa lah.
Nah, jaga baik-baik. Ramai orang senang dia ejah boleh batuang. Haram. Dia orang senang itu lo ejah untuk orang susah. Dia senang dah dia ejah dia jadi senang lagi. Nah, soalan seterusnya. Ustaz, kalau kita kecil diri dak buang keluar dah sedar ngecik pada dua dan kita buat semayang. Tapi kadang-kadang mikir juga sebab Nabi kata banyak sisa kubur daripada air kecing. Dah kira lelaki ke puan sebab orang puan pakai seluar ketat tu dia guna kecing gua ni Ustaz. Mana aku takui kecing gua ni dah. Bukan aku tunggu jambang. Dia gini, bila mau kecing kena ke tak dia air kecing dia seluar. Dia kata kecing kena, kalau kena wajib basuh. Kalau tak kena, tak wajib basuh. Kalau kena, tak basuh, tak sah semayang. Kenapa? Kerana syarat sah semayang suci daripada najis. Bila tak ada syarat, masyurut tak berlaku. Nampak? Idza saqata syartun, saqata masyurut. Bila syarat kita tak ikut, tak pakailah ibadat kita. Nah, jadi dah kena ni, tak tahu, tak pasti. Bila tidak pasti, tak apa. Hukum fiqh, ringan, tak kena. Dia yang tak boleh memang kena. Atau zon berat belah kena. Wajib basuh. Sesat tu dah. Jadi cuma bila kita kecil berdiri, goleknya mudah kena. Sebab dia air kecil kita tinggi turun. Bila kita duduk, tinggi paitnya daripada latar lebih kurang sejekar saja. Kita duduk, tinggi pait daripada latar lebih kurang tinggi tu lah. Faham lagi? Jatuh daripada pait pun jatuh ke latar. Nampak? Persentase keperatusan mengercik itu berkurangan. Tapi bila kita berdiri, tinggi ni tinggi. Lebih tinggi, lebih ngecik. Lebih kuat mercik. Betul tak? Batu kecing berdiri itu mudah ngecik. Tapi bukan mesti kecing berdiri ngecik. Tak gitu. Ada kalanya kalau kita jaga, walaupun kecing berdiri, tak kena di pakaian. Ilmu tu penting. Cuma sunat kecing duduk. Dah kecing duduk kalau ngecik mana? Kalau kecing duduk ngecik aja kena masuk kau. Susah gitu. Yang kedua, opang dia pakai seluar ketat je nak kecing gua ni. Kenapa? Kecing lah luar lah. Dekat Amazon, dekat eBay, sekarang ni orang barat lah, kawan-kawan kita, dia ada jual saluran macam kong aiskrim panjang gitu. Kat Shopee tak tahu ada gedak lagi. Lazada. Dia kong gitu. Bila orang puang kan orang putih, dia buka zip dia, dia bokong tu. Dia bokong tu di karipak dia, dia kecing keluar kong tu. Bukan nak ngarut tidak. Dia kecing belacacang tu orang barat. Ini rosak habis budaya. Orang puang, orang lelaki sunat kecing duduk. Faham? Apatah lagi orang puang. Soalan seterusnya. Saya duduk dekat masjid dalam kaki dalam 60 saat. Saya nak tahu pandangan tak kalau saya solat dekat rumah boleh atau tidak. Dia kata kalau dia semayang di masjid 60 saat. Kena jalan kaki. Jauh punya. 60 saat. 60 saat jauh kalau kita naik MIG 30. 30 saat besu. Tapi kalau jalan kaki 60 saat depan tu je. Ginilah. Dalam mazhab jumhur ulama tidak berdosa semayang di rumah kalau ada masjid. Dalam mazhab Hambali berdosa. Cuma kita ni kalau orang 27 riyal dengan serial. Kita pergi minta kerja, dah menang minta kerja. Lagi. Bila kerja, majikan pun tanya lah awak boleh kerja dengan jabat kita ni. Jadi awak nak gaji, awak diberi pilihan nak 1,000 sebulan ke kerja sama ni. Awak nak gaji 1,000 ke 27,000? Nak 1,000 ke 27,000? Tu kan bukan 28, orang kata 28. Nak naik lagi 28,000 kalau bak dia. Tapi kat akhirat kita boleh share tu lah. Tak apalah boleh share. Hak tak mayar teru, hak tu jeng hak tu. Faham? Mana kita tak mayar teru? Semayang alhamdulillah lepas daripada api neraka. Tapi mu dapat. Semayang sepahala. Semayang sepahala. 1,000 boleh. Walai sewaktu semayang di masjid, semayang di musalla, di surau 27,000. Parok gaji dia. Kerja sama. Keluar musafir jemaah, jika saya pergi solat jemaah dan nak jamakkan dengan solat asar, niat solat jemaah atau solat zuhur. Jemaah boleh. Tak kemu semayang jemaah.
Kita mayang jemaah, musafir, kita singgah musafir daripada Kota Baru nak pergi ke Kelompo, singgah di Kampung Tualang sekejap, mayang jemaah. Jadi niat lagu mana? Niat sembahyang jemaah jamak dengan asar. Lagu mana? Contoh, Allah, aku sembahyang fardu Jumaat jamak dengan asar makmum. Faham Allah, aku sembahyang fardu Jumaat jamak dengan asar makmum. Nak kata jamak takdim pun boleh. Faham lagi? Habis sembahyang Jumaat tasawuf zikir dengan imam. Faham? Terus bangun, Allah, sembahyang asar lalu. Aku sembahyang fardu asar jamak dengan Jumaat qasar atau 2 rakaat. Nampak? Itu cara dia. Boleh. Yang tak bolehnya jamak takhir. Mayang masa mayang Jumaat dia tak mayang Jumaat lagi. Mayang asar sekarang dia mayang Jumaat. Dia RNA seorang diri. Balik kira bodoh. Kita mengumpat dalam hati seorang, contohnya orang tu kahwin baru, lepas tu tinggal anak bersendirian, kesian anak dia. Hati kita ini kata tak molek ke orang. Berdosa ke tidak? Jawabnya sekilah ulama. Setengah ulama kata tak berdosa. Kena lapah baru berdosa. Setengah ulama kata berdosa. Ini pendapat yang kuat. Sebab tu hati kita ni menceritakan keburukan orang dengan hati, hukumnya haram. Dia tengok orang kahwin, dia kata, kahwin lagi boleh anak nak ceraikan anak. Apa kita kata gitu? Katalah molek-molek. Soalan seterusnya. Anak cukup sifat 5 bulan, anak mati dalam keadaan. Perlu nama, mandi jenazah, hukum main kutu. Kalau tak sebut pinjam dan bayar duit kutu tu macam mana? Baik. Kita main kutu. Kutu bukan tindah tu, duit tu. Jadi kita nak keluar pada khilaf, masa kita beri duit, kita kata saya hutangkan awak RM100. Orang yang menerima kutu belum mula tu, giliran dia kata saya hutang dengan awak RM100. Faham lagi? Baru keluar pada khilaf fuqaha, jadi sah. Faham lagi? Jadi bulan depan kita membayar. Saya bayar hutang awak RM100. Faham? Anak 5 bulan mati dalam perut. Kena letak nama ke tak? Setiap yang sampai umur 4 bulan dalam perut, sunat letak nama kalau mati. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, beranak mati, 2 hari mati, beranak 2 jam mati. Sunat letak nama. Bapa letak nama? Kerana Nabi sebut dalam hadis, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu nanti akan dipanggil di padang mahsyar dengan nama kamu yang mak bapak kamu letak, bank bapak-bapak kamu. Kerana itu, maka biarlah baby kita yang mati dalam perut ada nama. Dak guna 4 bulan ke bawah dak buah nama. Kerana pendapat jumhur ulama, dak sampai 4 bulan tidak bangkit di akhirat kerana belum tiup perut. Faham? Dan nak buat nama benda kau pandamu lah. Nak buat nama tak? Kau pandai lah nama-nama yang baik. Sebab belakang hadis Nabi kata fa'ahsinu asma'akum. Maka bubuhlah nama yang baik-baik. Ni kau learning kau berat nama. Ni tengok dalam Google berbelik-belik sekali nama. Dah kalau mati kat kira hok pula. Nak mayat ajak hok. Nak baca talqin hok, tukang baca talqin mana ada umur 17. 71. Dan nama berpuluh cawah kali nama, jatuh atas riba gigi. Lagi. Sembuh gitu baca nama. Mandi jenazah ke tak? Jika ada tanda-tanda hidup, 4 perkara. Mandi kapan? Semayang tanam. Jika 6 bulan ke bawah. 4 bulan sampai 6 bulan. 4 bulan, antara 4 bulan dengan 6 bulan. Ada tanda hidup. Beranak tu gerak jari. Mandi kapan? Semayang tanam. Beranak tu, bunyi sekali. Mandi kapan? Semayang tanam. Beranak tu, degung, jatuh, gerak sekali, mati. Mandi kapan? Semayang tanam. Ada pula 6 bulan ke atas, macam orang dewasa. Ingat tak? Ingat, ajar orang lain pula. Nak ajar orang lain, syarat tahu. Bukan syarat jadi ustaz. Faham lagi? Mu pakai topi sudu dah apa? Dah mu tahu boleh ajar orang. Dah. Sekian lagi dah. Banyak soalan. Saya nak tegur aurat perempuan. Tidak setiap hari bulan dia kata kita galak. Tolong jawab.
Dia gini, kadang-kadang orang ni dia macam-macam pesen. Sebab tu jalan ada straight, ada corner, ada belok, ada belakang, ada U-turn, ada bulat tang. Ada orang kita boleh pergi straight. Pakam dia macam orang gila. Pakam molek kan? Ada orang boleh dia kata gitu. Dia pun berubah. Tak. Ada orang dia kena corner sikit. Tak boleh direct gitu, berasa hati. Tahu tak? Ada orang kena pusing bulat tang 2 kali. Pergi Batu Nang, pusing ikut jawab robbery, balik mula ke Batu Alam, baru kata. Dengan kias, dengan pantun, dengan sindiran, dengan atau klip YouTube tentang aurat, banyak cara kita boleh. Nah, cuma kalau yang terbaik, katalah dengan ucapan yang kita rasa dia ini boleh menerima ucapan tersebut. Menerima lagu mana? Menerima pada hatinya. Sebab kata biar sentap itu betul juga. Sebab Nabi pernah sentap dengan beberapa orang sahabat. Tapi dengan orang Islam yang lain, Nabi lembut. Dengan sahabat Nabi, Nabi keras. Ada kala Nabi lembut, dia tegar. Faham lagi? Jangan kata Nabi lembut, ada kasar gini. Hei, mu tak ngaji hati. Seorang laki-laki, mari basuh kaki depan Nabi. Nya gonyoh belakang ni tak kena. Nya gonyoh tumit depan saja. Nabi kata, wailul aqabinan nar, celaka 2 kaki laki-laki ini dalam api neraka. Lembut kekal. Tapi tidak semua begitu. Kena tengok orang. Kena kadang-kadang kena tambah sikit. Nampak? Budak puan ini kan, dia tak tutup aurat. Budak puan dia kerja kedai telefon. Kita masuk tu nak reload prepaid. 5 ya, 10 ya. Dah pakai molek dah baju kurung, dah pakai tudung pula. Faham? Jadi bila kita masuk tu, kita kata orang mana? Dia kata orang kapun ni. Dia kata saya banyak dah jalan tempat-tempat orang. Awak ni 2-3 orang lah. Orang yang comel lah yang saya pernah tengok. Dia kedok tak. Jadi macam dia satok karung. Ya kedok ustaz. Jadi gelepar gitu. Kita kata ya, tapi kalau awak pakai tudung memang omel lah. Bertambah kecantikan awak. Gitu caranya. Contoh. Tak mesti gitu, faham? Masing-masing idea lah. Asalkan kita ni nasihat adinu, nasihat. Nasihat lah. Kita sekarang ada WhatsApp kan? Ting atau WhatsApp. Pakai tudung lagi comel. Dia nak gitu Rupanya dia bukan benda. Dia nak suruh orang kata comel. Tak cari tengok tok kita kalau makan bulut. Tok 76 dah umur. Tapi kalau makan bulut dia gigi tu dia pakai baju baru. Oh, baju baru. Gicu. Apa tak hidung air habis gitu. Faham tak? Dok tangan pakai seng. Mana dia nak kelihatan cantik. Bila nak cantik bertudung. Apa cantik? Barakah tu turun. Soalan seterusnya sikit lagi. Saya tinggal puasa tidak ingat berapa hari. Macam mana kan untuk kira sebab nak ganti balik? Dan nak gaya pidyah lalu ke mana? Bayar pidyah kalau kita ada gerak selalu, bayar selalu. Kalau gerak qada dulu. Bila masa kita mampu, bayar. Tak mampu buat dua-dua, qada dan pidyah, bayar sekaligus. Mampu qada, pidyah tak pitih lagi. Bering tak boleh, sinar tak boleh. BPR tak boleh, air sinar pun tak ada, KWSP. Nanti ada WT, barulah bayar pidyah. Dia tak ingat berapa hari nak qada, anggarkan. Anggar ke mana? Anggar mu tinggal dalam 100 hari. Tak apa. Banyak 50. Sikit, banyak lagi. 80. Berasa lebih kurang itu. Buat 80. Bila kita terlebih, jadi puasa sunat. Bila terkurang, fa'amruhu ilallah. Serah pada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dan dia tak ingat. Faham lagi? Soalan seterusnya. Hukum adik-beradik lama tak tegur siapa? Tak tegur tak apa. Kerana dia bisu. Nak tegur ke mana? Tak lah. Jumpa memang tak mau tegur, nak lari. Itu haram. Putus silaturahim. Tak ada telefon rosak. Duduk jauh sangat. Tak boleh nak tegur. Itu tak ada masalah. Tak boleh kita sengaja untuk putuskan hubungan. Itu haram. Ada orang kata berdoa tu ajar Allah. Tolong beri penjelasan. Ada orang dia bijak sangat. Dia pandai lebih pada ulama. Dia kata orang yang berdoa tu doktor. Tak boleh berdoa. Apa doa berdoa? Sebab orang berdoa tu dia nak ajar pula Tuhan. Tuhan reti dia nak buat apa-apa. Berdoa benda. Ada tak dalam ayat itu? Hari ni ada dah. Itu bijak pada ulama. Dia manusia ni 3 je. Hak bijak sekali Nabi.
Kemudian para ulama, kerana mereka warasatul anbiya. Ketiga, umat, orang awam. Dia ni siapa? Bijak dari ulama lagi. Nabi bukan, bijak dari ulama. Apa dia? Iblis. Nah. Syaitan ni nak nyesatkan orang. Allah kata, ud'uni, mintalah kamu kepada aku. Bukan ud'uni, ud'uni, muslima, minta dengan aku. Astajib, garanti, dijamin, aku akan perkenan. Asal astajibu, aku akan perkenan, aku akan makbul, aku akan tunaikan permintaan. Tapi dalam ayat ni, astajib, tu jadi huruf sukung datang. Benda mana? Makna wajib, aku akan perkenankan. Nah, duduk pada duduk pada tempat jawab bagi perintah ud'uni tadi. Syarat meminta dengan aku bagi. Dan siapa yang tidak berdoa, tak betul. Ni dia kata siapa yang berdoa ajar Tuhan. Salah. Nah. Sebab dalam hadis lain Nabi kata malam yasalillah yaghdab alai. Siapa tidak minta doa dengan Allah, Allah marah kepada dia. Nampak? Berdoa pada Allah. Ada tak dalil solat melalui tempat solat, pada tempat solat fardu? Ada. Dalam kitab-kitab hadis Nabi bila bangun semayang, Nabi pesan beranjak. Sahabat amal, bangun semayang fardu, semayang di sebelah. Tapi bukan jauh. Kita jauh sangat. Hak sah ketiga lari sah kelapang. Sah kelapang naik 16. Bertepuk gula di bating tengah masjid. Dah, gerak sikit supaya banyak tempat sujud. Dalam Quran disebut sungai semayang itu mencegah perbuatan keji. Ada, tak ada soalan. Datuk saya tinggal 9 tanah, apakah hutan antara diambil kerajaan untuk jalan antara dibayar dan tanah pak saudara buat rumah? Jawabnya kena jadi pusaka. Siapa dapat? Anak kepada datuk. Nah, kalau dia ada anak, tak ada anak, adik-beradik dia. Nah, saya beli berkaitan pengenaan lambang capal pada kopiah, baju sebagainya. Kerana ramai di kalangan kita sedang memakainya. Dia yang tak bolehnya pakai capal atas kepala. Tapi kalau lambang capal boleh. Capal ni selipar lah, akak atas kepala. Faham? Dan lambang bukan selipar. Macam orang minat Ferrari, gambar kereta Ferrari ada di topi dia. Dia pakai kereta Ferrari tak kepala boleh tak? Bahan tanah tindih di kereta. Faham tak ke? Bila lambang tak ada masalah. Yang tak boleh bila pakai lambang ni, orang lain dah oleh. Dia seorang oleh pasal dia pakai lambang. Itu baru salah etikad yang demikian. Tapi kalau dia pakai lambang ni, dia tidak beretikad demikian, tak ada masalah. Tak apa kena ada lambang capal. Kerana lambang ini disebut dalam hadis-hadis ialah lambang selipar yang telah dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok lambang ni, aku boleh ingat kepada Nabi. Tak ada masalah. Tapi bukan ingat Nabi dengan tengok lambang saja. Faham? Benda ni tak perlu balah pun. Nah, cari nyakit belaka kita ni. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Saya pergi belikan, tiba-tiba saya tengok ibu muda marah bini dia yang dukung anak dengan nada tinggi, minta nasihat lah. Mengenai saya, ibu muda, suami orang yang melihat. Dia kata ada orang puan laki bini muda lagi lah. Dia marah ke laki dia kat orang jual ikan. Faham tak lagi? Laki tu kan dukung anak. Nah, dia begitulah. Sebab tu dah pada malam Isra' Mi'raj. Nah, hak Nabi tengok macam-macam tu. Antaranya ialah orang perempuan ramai dalam neraka. Bukan ramai neraka kerana mereka perempuan. Kerana mereka tidak syukur kepada suami. Kufur kepada suami. Maksud kufur kepada suami tidak berterima kasih. Orang perempuan ni dengan orang lelaki dia ada samanya. Apa? Kalau mereka takwa, sama dia di sisi Allah. Inna akramakum atqakum. Di sisi Allah yang kamu sama, laki puan yang takwa. Nah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Habis sampai hujung ayat, laki perempuan sama di sisi Allah. Cuma segi fizikal orang lelaki ni gagah. Berlari gagah, nopak gagah, terjun gagah, guling, habis gagah lelaki. Puan tak gagah. Nah, jalan lelaki. Faham? Tapi orang puan tu habis walaupun dia itu lemah, kalau kaki tangan dengan orang lelaki, dua perkara dia menang. Nafsu dia dengan mulut dia. Lepas tu ayah kita dengan mak kita, mana menang mulut? Mak. Kita tanya orang Pulau Pinang, mak.
Kita tanya orang Johor, mak tak. Semua. Satu hari kita pergi dalam beli barang di Sogo. Kuala Lumpur tu lah, KL Lumpur. Di Sogo, atas kat bahagian pakaian. Bahagian mainan budak-budak. Bunyi bisi bangau kali. Kuat pada kita duk dengar orang duk balah ni. Orang puang marah ke suami dia. Orang putih. Bukan bahasa Inggeris, mungkin bahasa Norwegian, bahasa Norway atau bahasa Poland gitu. Pelik bahasanya, kan? Belah-belah ni, belah utara Skandinavia. Orang puang orang putih lah. Bini marah ke laki. Buat ni, laki ni kata, tak sama kot orang kita ni. Sama je. Tu apa? Faham lagi? Kalau nya serengai lah habis. Jadi mulut. Tu. Jadi makmu tanya ni sama. Tengok tok kita dengan tok ki. Tok dengan tok ki mana banyak mulut? Tok. Tok sampai anak cucu lagi main sungai. Beci ketuk. Dah bising. Lari cucu. Tok ki 2 minggu kali tak dengar. Mu nak dengar suara toki mu kena buat masuk lembu lah pagar. Baru bunyi. Baru bunyi toki. Faham lagi? Dah buat ni dah. Apa masa dia dah. Dah mulut banyak itu kuana kita nak nikah kuana tak ada mulut dah bising ustaz. Kalau mu nak nikah dengan dak bising mu nikah dengan orang lelaki. Nikah dengan orang puang gitu. Terimalah seadanya. Betul tak? Nampak apa ni? Ada kelebihan dia, mulut banyak, mulut serengai apa semua. Tapi dia tolong beranak-beranak mong. Pasakor-sakor tu baik. Betul tak? Acu gile beranak. Tahun ni bini kita, tahun depan kita pula beranak. Mati ya, pecah yang riba. Tak? Tapi bukanlah ini sebagai alasan kau puan dia boleh ikut kata suka hati. Dalam kitab Az-Zawajir, antara perempuan yang masuk neraka sebabnya bazilatul lisan ala zawjiha. Mulut kecang. Mulut tak molek kepada suaminya. Ini di khalayak ramai kat raja ikan, aib tak suami dia. Soalan yang kedua sebelum akhir. Saya duduk satu keluarga, 3 orang, satu rumah. 3 keluarga, satu rumah, lain dapur. Mak saya dapat bantuan dari masjid, tapi mak saya tak dapat. Boleh tak tidak saya minta bantuan dari masjid? Baik. Dia duduk 3 keluarga, satu rumah. Tapi mak dia dapat dapur. Boleh buat nandak nasi. Dia tak dapat. Jadi dia nak minta atak bantuan dapur. Boleh ke tak? Boleh lah, kabarlah. Mak saya dapur gini. Dapat dah. Saya nak minta bantuan boleh tak? Kalau ada kena dengan termanya, diberi bantuan. Lain dia kata, ramai mana pun asas rumah, kami hanya boleh beri 1 dapur. Tak boleh. Tengok peraturan. Waktu tak boleh kita suka-suka hati. Malah ini kita kutip derma untuk buat kenduri, jamuan, Maulidur Rasul. Tiba-tiba ada lebih. Kita nak guna untuk beli spekar. Tak boleh. Pasal mu sebut minta bantuan Maulidur Rasul. Bila lebih, tak ada guna beli spekar. Kena guna untuk Maulidur Rasul juga. Sama untuk masjid ini atau masjid lain. Tapi kalau derma yang umum, boleh. Apa tu tengok terma, tengok apa perjanjian, apa syarat pemberian derma tadi. Kalau pihak masjid menyediakan dapur untuk orang yang tak ada dapur, boleh minta atak. Bak kita, mak kita masuk bagian dia. Apabila kita anak kita tak ada lagi dapur. Soalan yang terakhir. Saya suka dengan 2 orang perempuan. Pertama cantik, agama kurang. Kedua hitam, tapi pandai agama. Saya dalam dilema. Ambil yang pandai agama lah. Biar hitam pun. Faham lagi? Dia gini, Nabi kata dalam hadis, tungkahul mar'ah li arba'. 4 sebab orang kahwin dengan orang perempuan. Dalam dunia ni 4 sebab ni yang paling banyak. Yang pertama li jamaliha, kerana comel. Yang kedua li hasabiha, kerana keturunan. Yang ketiga li maliha, kerana harta. Nampak? Yang keempat li diniha. Yang pertama kerana comel. Nampak? Nikah kerana comel. Ni paling ramai. Nak tunjuk apa ni kali ni pasal mak dia suruh mari malam ni. Nak tengok mari ya. Mu suruh tengok ngak. Dia pergi tengok.
Bila pergi tengok harta ke, tengok agama ke, tengok muka. Tengok muka. Ni paling ramai. 90% tengok muka. Tahu tak? Bak muka ni tepat comel. Bak tu pasport IC kau tak buang gambar punggung, gambar muka. Kalau pasport gambar punggung ceng. Ni point gitu. Muka ke tepat orang kenal senang. Mudah cakap khabar, muka. Tepat orang jatuh hati muka. Kalau tunjuk tiaw. Dalam hadis ni Nabi tak kata haram kahwin kerana tengok muka. Tak. Nabi tak kata jangan kahwin kerana tengok comel dalil kahwin. Tak. Nak royak banyaknya kahwinnya 4 sebab. Kerana comel. Kadang-kadang kerana keturunan, kadang-kadang kerana harta, nak harta dia. Dan kadang-kadang kerana agama. Agama ni bukan maksudnya agama Islam. Kalau agama Islam semua kerana agama belaka. Islam lagi kami ni kita. Betul tak? Agama ni maksudnya akhlak. Bukan IC Islam. Jangan kahwin Kristian, kahwinlah Islam. Bukan. Maksudnya dia Islam belaka. Tapi berakhlak. Bila berakhlak, dia baik denganmu. Kalau tak berakhlak, walaupun Islam, jibat labuh pada lutut. Tak ada dia tak punggung laki tu. Betul tak? Lepas tu kadang-kadang kita tengok bertudung labuh. Tapi nya serengeng ke laki. Lemah kita tengok. Nudah lah ada pakai tudung. Merah pula rambut. Tapi tak deraka ke suami. Berlaku tak gitu? Cakap bergaluh dengan suami. Suami kata balik. Ada tak? Ini masalah kita. Bukan salah pakaian. Tapi kita tidak hiaskan dalaman kita dulu. Sebelum kita masukkan pakaian kita. Sebagai apa benda simbol. Hati kita itu bersih. Jadi kalau kerana akhlak, taribat yadak, kamu akan puas hati. Maksudnya tangan kamu relax. Faham lagi? Itu maknanya taribat yadak, kamu akan rasa suka. Payahlah perempuan isteri yang solehah ini. Kalau ada lebih baik daripada laki-laki soleh. Al-mar'atu solehah khairun minal mar'is soleh. Perempuan yang solehah lebih baik daripada laki-laki soleh. Sebab apa gitu? Kerana perempuan yang solehah itu payah ada. Barang yang payah dapat, harga mahal. Kas layang ke kas gigi yang mana mudah boleh? Kas layang. Berarti kas layang 16 ekor 10 ya. Kas gigi seekor 300 lah ni. Kalau potong sekeping, jadi jangan ada efek dekat ada pitih. Tak? Lain tahun 88, 90 dulu sekeping, naya. Ni sekeping itu 35. Baru beli marang. Nampak tak? Sekeping bini nak makan. Ada piti pun beli juga. Tak ada bini. Tak? Tak beli ngamuk dulu lewat ni rumah. Tinggi sekeping. Dia pun ambil kat ni ustaz. Kat ni. Lipih. 35. Goreng pagi kali, petang kali makan. 35 ya. Kalau orang miskin, bekok mulut. Mana bekok mulut tu dia tak ada efek dekat. Dia pergi kat meja lain. Dia mari sini tergigi, ebek, gerong, sagar. Dia duduk itu. Duduk. Tapi tak tahu. Dia pergi naik meja tu. Anak selah kuning. Berapa? Ni 8 ekor, 3 kilo. Ni tambah 1 ekor lagi. Tambah 1 ekor lagi selah kuning. Faham? Jadi kalau agama kita ni kena faham baik-baik. Perempuan yang soleh dia lebih baik pada perempuan yang soleh lebih baik pada lelaki soleh kerana payah dapat. Maka jadilah perempuan yang payah dapat. Harganya akan mahal. Perempuan solehah bukan tudung for gitu. Perempuan solehah bukan maknanya Assalamualaikum penuh mulut. Tapi baik hatinya dengan suami. Tiga tok guru kita jaga. Tok guru nak panggil bini buat air. Dia buat kan ni tok guru. Ni. 2 kali. Berlari mari. Ya, buat air ada orang mari. Kau nak pelawak ada dalam masjid. Bini tok guru. Pergi setahun pula lepas tu dia nak panggil bini dia buat ni. Latar-latar lah. Bunyi ke. Ya, ada mari orang mari buat air dua. Tengok. Isteri solehah tak kata apa. Kita bini kita kalau kata ni utuh meja ni utuh hacul bobih dak hari ni.
Masuk besi tangan. Dalam liga dia kenapa? Nah, ni masalah. Tapi nak kan terimalah seadanya dah kita kahwin hendak berapa nak cerah mana kelabu gunala pun. Nah, pakat-pakat berdoa suami isteri biar kita diredai oleh Allah. Sedikit banyak mudah-mudahan kita dapat yang mana pada malam ini. Semoga dipertemukan pada kali lain. Allah manfa'na bima 'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.